Risaulah dengan pekerja asing ni kan. Banyak sangat lah dekat kawasan saya ni. Macam-macam perangai yang ada. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Kadang-kadang dengan kumpulan dia orang kan. Susah hati ada juga kan kawan-kawan kan. Tapi nak buat macam mana? Kita perlukan dia orang kan. Kita dah live ke ni? Live. Maaf. Dah on Semua doktor dan rakan-rakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seterusnya kami akan membentangkan daripada kumpulan kami tentang komunikasi dan kesihatan pekerjaan untuk asing. Bersama-sama dengan saya hari ini, saya sendiri Muhammad Fazli bin Abdul Jalil. Kemudian rakan saya seterusnya adalah Su Chitong, dan seterusnya rakan saya adalah Lee Sian Hock. So, ketiga-tiga kami ni akan sparring untuk kita bincang tentang isu penting tentang komunikasi dan juga kesihatan komunikasi budaya dalam kesihatan pekerjaan. So nanti sebelum kita pergi jauh, baik adanya untuk kita tengok sikit perkongsian kan, sebab yang ni penting ni untuk kita tengok apa yang berlaku dekat negara kita dan juga apa yang sebenarnya berlaku kat negara asing, supaya akhirnya nanti kita boleh untuk tahu apa sebenarnya perbincangan tentang komunikasi kesihatan antara budaya ini. Saya share dengan rakan-rakan semua, dengan rakan-rakan untuk kita tengok seterusnya. พี่น้องแรงงานเหล่านี้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยของเราด้วยเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะประเทศไทยต้องการแรงงานและเขาก็ต้องการมีงานทำมีรายได้เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวให้มีฐานะและมีอนาคตที่ดีขึ้นครับอย่างไรก็ดีครับยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและทัศนคติในเชิงลบต่อแรงงานข้ามชาติจริงๆแล้วเป็นเพียงความรู้สึกที่เรามีหรือไม่เรื่องจริงจะเป็นยังไงลองมาดูกันครับแรงงานข้ามชาติไม่ได้แย่งงานจากคนไทยที่จริงแล้วประเทศไทยมีอัตราการว่างงานต่ำมากและในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความต้องการแรงงานในภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นอยู่มากในขณะที่ประชากรของประเทศไทยมีการศึกษาและทักษะมากขึ้นแรงงานข้ามชาติไม่ได้แย่งทรัพยากรด้านบริการสังคมของเราแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่อายุน้อยและแข็งแรงดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ต้องการอาศัยบริการสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพเมื่อขึ้นทะเบียนแรงงานและเมื่อเป็นแรงงานที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกันกับแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเกือบ10%ของกำลังแรงงานไทยเป็นแรงงานข้ามชาติและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างรายได้ประชาชาติคิดเป็นมูลค่ากว่า 60,000 ล้านบาทต่อปีแต่แรงงานข้ามชาติบางคนกลับต้องเผชิญกับการถูกเอารัดเอาเปรียบถูกละเมิดไม่ว่าจะเป็นการทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างอาจมีโดนทำร้ายร่างกายถูกทุบตีหรือถูกยึดบัตรประจำตัวแรงงานส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเมื่อลูกไม่สบายก็ไม่สามารถพาไปหาหมอได้แรงงานบางคนถูกบังคับใช้แรงงานบางคนเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แต่แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่กลับเลือกที่จะเงียบครับไม่เอาเรื่องไม่ออกมาเรียกร้องสิทธิของตน Okey, daripada video tadi kita bawa perhatian kepada isu Thailand kan. Yang ni yang dibincangkan. Ada sekurang-kurangnya 3 perkara utama dalam warga negara asing ni yang saya tengok. Pertama adalah isunya isu layanan yang berbeza kat atas warga negara asing ni, pekerja asing. Yang kedua adalah isu kesihatan mereka sendiri. Dan juga yang ketiga adalah isu masa depan mereka di negara tersebut. So ini adalah 3 perkara. Macam mana pandangan Tong dalam perkara ni? Okey, apa yang kita lihat daripada video tadi, di negara Thailand, actually mereka punya employment rate very low, unemployment rate very low. Cuma yang low labour skill tu, semua rakyat Thailand sudah berkelayakan tinggi. So, migran yang datang tu untuk bekerja dalam sektor yang low, kita yang dipanggil low labor skill tu, untuk cover up mereka punya di mana rakyat mereka sendiri tidak bekerja dalam sektor tersebut.
Saya tengok macam dekat mana-mana sekalipun isu utamanya adalah orang tempatan ni dia tak nak kerja dalam bidang-bidang yang low class ni. Ya, betul. Dah ada pengetahuan, dah ada ilmu. Jadi semuanya akan tumpu kepada pekerjaan-pekerjaan yang bertaraf tinggi lah berbanding dengan yang kerja-kerja rendah ni kan. Ni kan Lee? Assalamualaikum. Ya betul. Ini tepat sekali. Keadaan rata-rata di negara Asia Tenggara adalah sebegitu. Tetapi apa yang kita lihat adalah masalah kesihatan migran. Ini adalah menjadi keutamaannya sekarang. Okey, seperti yang kita lihat dalam video, sebenarnya mereka cakap masalah kesihatan bukannya masalah yang kita cakap sangat kritikal, because migrant yang datang bekerja di Thailand adalah migrant yang berumur muda. So kebanyakan mereka masih sihat dan mereka pun tidak menjejaskan sektor kesihatan awam negara tersebut. Mike. Fazli, Mike. Mike, belum buka Fazli. Yang tadi itu adalah kita tengok dari segi aspek negara Thailand kan. Apa kata kalau kita tengok dekat negara kita pula masalahnya apa yang dibawa oleh warga negara asing ni kan? Warga asing ni memang banyak bagi masalah kepada kita semua. Pendatang asing ataupun warga asing yang paling banyak menyumbang kepada kes positif COVID-19 dalam negara. Siapa masih ingat, last year kita digemparkan dengan kes yang tiba-tiba mencanak naik, iaitu lebih 200 kes di depoh tahanan immigration. Semua tu warga asing ataupun pendatang asing tanpa izin. Dan sebenarnya pun dalam tahun ini, kes yang banyak ni hampir separuh disumbangkan oleh warga asing. Setiap hari data yang ada menunjukkan kes warga asing kadang-kadang lebih ramai daripada warga negara Malaysia sendiri. Ini kerana cara hidup mereka memang sangat-sangat berbeza dengan kita. Rumah dia ni kadang-kadang satu rumah sampai 30 orang. Flat yang kecil nak sumbat 30 orang, mana masuk akal? Sebab itulah penularan COVID-19 mudah berlaku dalam kalangan warga asing. Mana tempat kerja yang tak ada warga asing? Sekurang-kurangnya guard itu warga asing. Setiap hari kluster baru, yang paling banyak ialah kluster tempat kerja. Cuba korang perhati betul-betul data yang ada. Confirm warga asing ialah antara monopoli utama kes jangkitan COVID-19 dalam negara. Kes banyak sebab mereka, kita kena PKP. Sebenarnya banyak lagi masalah yang disumbangkan oleh warga asing ni. Masalah koloni, masalah pelacuran, masalah dadah dan sebagainya. Okey, kita dah tengok tadi video tentang negara Malaysia. Apa yang menarik dekat sini adalah yang banyak sekali datang dekat negara kita ini adalah pendatang-pendatang asing yang bekerja dalam sektor 3D ni. Dirty, dangerous dan juga difficult. Yang mana orang kita ni tak nak berada dalam industri-industri sedemikian kan. Jadi bila dah ramai ni, kalau ikut data yang dibagi oleh Jabatan Statistik ni, 700,000 daripada pendatang ni adalah daripada orang-orang daripada Indonesia. Kemudian diikuti seterusnya daripada Nepal dan juga Bangladesh. 300,000, 500,000. Ini senario yang berlaku. Jadi macam mana kita punya sistem kesihatan ni untuk menerima orang-orang yang lain bahasa, lain budaya, lain pemikiran ke dalam sistem kesihatan. So inilah yang akan kita tengok. Kan Tong kan? Kita akan bincang dalam jurnal yang kita cari ini. Baik, okey. Untuk kita mulakan, kita akan terus kepada jurnal kita. Mungkin untuk memperkenalkan jurnal ni, kita jemput kawan kita, Lee, untuk menerangkan kepada doktor dan juga rakan-rakan seterusnya. Okey, silakan Lee. Okey. Salam sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Tajuk jurnal kami adalah Moving Towards Culturally Competent Health System for Migrants, Applying Systems Thinking in Qualitative Study in Malaysia and Thailand. Dan kita melihat kepada pengenalan. Fazli, mungkin terus ke pengenalan. Okey. Pengenalan. Alright. Okey. Kompetensi budaya.
kepentingan budaya sebagai asas kepada komunikasi dan interaksi yang berkesan dalam persekitaran kepelbagaian budaya. Dalam jurnal ini pula kita akan melihat kompetensi budaya dalam sektor kesihatan. Kepentingan dalam meningkatkan accessibility dan keberkesanan perkhidmatan kesihatan bagi etnik minoriti. Contohnya, perkhidmatan jurubahasa, pendidik rakan sebaya migran atau navigasi pesakit, latihan pekerja kesihatan untuk menyediakan penjagaan untuk pendatang. Okey, dalam perbincangan ini kita akan melihat konteks Malaysia dan Thailand, negara destinasi utama bagi pendatang berkemahiran rendah untuk bekerja di dalam sektor pertanian, pembinaan, pembuatan dan pekerjaan domestik. Di Malaysia, pekerja migran dari Bangladesh, Indonesia, Myanmar dan Nepal yang hampir 4 juta migran di Malaysia. Dan di Thailand, pekerja migran dari Kemboja, Laos dan Myanmar. Okey, kita melihat kepada senario di Malaysia dan Thailand dari segi skim insurans dan rawatannya. Di Malaysia, skim insurannya begini. Pekerja migran dengan dokumen iaitu yang legal punya, pekerja asing yang legal, diwajibkan untuk mendaftar dalam sistem insurans swasta dengan jumlah perlindungan adalah rendah iaitu hanya 20,000. Dan rawatan kadang-kala ada sedikit kekangan iaitu kadang-kala takut didiskriminasi dan ditangkap menyebabkan kadar rawatan diri yang tinggi dan kelewatan rawatan. Ini lebih kepada pendapat pendatang asing yang tidak berdokumen. Sebenarnya kalau boleh kita kata orang-orang warga asing ni dia sakit tapi dia tak nak dapatkan rawatan sebab takut ditangkap ataupun takut orang tempatan mengambil tindakan kan ni kan? Betul macam tu. Dia kadang-kadang ada diskriminasi juga. Mungkin dia ada kekangan dari segi macam yang kita nak kaji ni, ada dari segi kekangan bahasa, budaya dan sebagainya. Dan kita melihat juga senario di Thailand, kita melihat kepada skim insurannya, migran termasuk pendatang tanpa dokumen. Di Thailand dia berbeza sikit, dia yang ada dokumen dan tidak ada dokumen boleh mendaftar dalam skim insurans kesihatan awam dan pakejnya dengan faedah yang very komprehensif. Dan rawatannya adalah menggunakan skim kad insurans kesihatan HICS yang telah meningkatkan akses migran. Okey. Okey, marilah kita melihat kepada persoalan dan tujuan kajian. Persoalan kajian adalah banyak penyelidikan mengenai kompetensi budaya fokus di negara barat. Tiada kajian mengenai bagaimana perkhidmatan jurubahasa diberikan di Thailand dan Malaysia. Dan tujuan kajian ini adalah mengkaji perspektif pihak berkenaan mengenai kompetensi bahasa dan budaya pekerja migran dan pekerja kesihatan dengan lebih fokus pada Malaysia. Okey. Terusnya Fazli, sila untuk metodologi. Baik, okey. Macam yang rakan saya Lee bagi tahu tadi, kita punya kajian hari ini yang akan kita ulas ni adalah tentang bahasa dan juga pertuturan serta budaya warga asing dengan dalam konteks pendidikan dan juga kesihatan, fokus utamanya lah. Jadi hari ini untuk kita tengok kajian ini, kita akan tengok macam mana metodologi yang digunakan dalam memandu kajian ini seterusnya. Apa yang berlaku, kedua-dua negara ni dibandingkan, kedua-dua negara ini didapatkan data di antara satu dengan yang lain. Dengan di peringkat Thailand, dia mengambil sampel 50 orang jururawat, profesional kesihatan, NGO, pembuat dasar, grup-grup ataupun kumpulan-kumpulan sukarelawan ini ditemuduga dan juga ditemubual seramai 50 orang dengan fokusnya adalah kepada 3 daerah yang utama di Thailand ni, iaitu di Samut, Sangkong dan juga Ranong kan. So dia punya tempoh, dia punya kajian di Thailand antara November 2018 hingga bulan April 2019. Manakala di Malaysia dia lebih mudah. Dia ada satu persidangan yang dibuat
ataupun bengkel yang dibuat, ada seramai lebih kurang dalam 44 orang yang datang. Jadi senarai ini diambil daripada 44 orang ini yang terdiri pada pembuat dasar, pertubuhan, organisasi awam ni dan juga pekerja-pekerja industri kesihatan ini, dan ditemuduga berkaitan dengan pandangan dan persepsi mereka tentang bahasa, tentang komunikasi dengan warga asing dalam sektor kesihatan. Kalau di Thailand tadi, kajian ni mula daripada November 2018, tapi di Malaysia dia lebih awal daripada itu, iaitu pada bulan April 2018 hingga bulan Ogos 2019 tempoh kajian. So apa yang berlaku? Kajian ini menggunakan pendekatan kajian in-depth interview. Maknanya 50 orang di Thailand, 37 orang di Malaysia ni ditemuduga satu persatu, ditemubual satu persatu dengan set soalan yang telah ditetapkan. Daripada sampel tadi itu dapat dipecahkan bahawa yang banyak daripada kelompok mewakili sampel ini adalah kelompok profesional kesihatan yang pakar dalam bahasa ataupun pakar dalam bidang kesihatan masing-masing, dan juga orang-orang yang memang terlibat secara lapangan dengan orang-orang yang bermasalah kesihatan, terutamanya dengan warga asing. So 18 daripada Thailand dan 12 orang daripada Malaysia ni adalah daripada health professional, dan kemudian diikuti dengan civil society organisasi dan juga health worker, sukarelawan warga negara asing yang terlibat dalam industri kesihatan. Daripada konteks tadi, daripada perbincangan tadi, kita dapat tengok metodologi yang dipakai daripada Malaysia dan juga Thailand. Dia pakai persampelan bertujuan kedua-duanya, sama di antara Malaysia dan juga Thailand. Ya, ini ada satu kajian perbandingan untuk melihat apa dia punya dapatan di akhir kajian ini. Yang telah saya maklumkan tadi, di Malaysia dia ada satu bengkel yang dibuat dan seraya nama diambil daripada bengkel tersebut untuk dijadikan responden. Tetapi di Thailand ni berbeza, dia tengok kepada tempoh perkhidmatan dan juga lokasi pekerjaan. Kalau tempoh perkhidmatan, responden ni 2 tahun ke atas akan dan dipilih menjadi responden, dan lokasi dia hanya 3 saja di Thailand itu, bukanlah merangkumi keseluruhan Thailand sebagai responden. Dan kedua-duanya diperoleh persetujuan terlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam responden kajian. Bagaimana proses kerja kajian ini bermula? Dalam kajian ini, dia bermula dengan temu bual oleh pakar-pakar perubatan. Pasti pakar-pakar perubatan ni tahu bahasa-bahasa perubatan ataupun bahasa-bahasa yang perlu digunakan ketika bercakap dengan pekerja-pekerja asing ni, dan juga penyelidik akademik. Penyelidik akademik ni penting untuk melihat dari aspek kajian, dari aspek proses, dari aspek bahasa dan juga ilmiahnya. Kemudian lokasi ini berbeza. Dia ikut keselesaan pihak warga asing itu, di mana lokasi yang pihak health worker dan juga pihak health professional tadi, di mana lokasi yang sesuai untuk dilaksanakan temuduga, dan ada transkrip yang digunakan oleh pakar-pakar perubatan dan juga penyelidik akademik ini kan. Jadi kajian-kajian ini mendapat kelulusan daripada badan-badan kesihatan Malaysia dan juga Thailand. Jadi temuduga ini fokusnya adalah kepada pakar-pakar perubatan dan orang-orang yang terlibat dalam aspek perubatan, di mana temuduga-temuduga ini adalah di antara orang-orang yang penemuduga dan juga pakar-pakar kesihatan dan juga sukarelawan yang dimaksudkan tadi, untuk mendapat pandangan mereka tentang bahasa, tentang komunikasi dan juga permasalahan yang berlaku di antara mereka dan juga warga negara asing. Dari segi sistem pemikiran, apa yang berlaku adalah terdapat kerumitan apabila nak buat sistem thinking di antara Malaysia dan juga Thailand ini, sehingga sistem thinking diagram ni yang digunakan hanyalah sistem diagram di Malaysia saja, kerana kerumitan proses yang berlaku di peringkat Thailand itu. Baik, apa hasil kajian ini? Hasil kajian ini saya serahkan kepada saya serahkan kepada Tong untuk membentangkan hasil kajian dan penemuan ini seterusnya. Silakan. Okey, salam sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Bagi hasil kajian untuk jurnal ini, kita dibahagikan kepada 4 tema. Yang pertama, Fazli, slide tu boleh? Baik. Yang pertama ialah persepsi terhadap kemampuan bahasa dan perbezaan budaya dan kemahiran berkomunikasi.
Yang kedua, dari segi impak kekangan bahasa dan sistem kesihatan yang tidak mesra bagi pendatang asing. Yang ketiga adalah strategi untuk mengatasi kekangan bahasa tersebut. Dan keempat adalah cabaran dan halangan untuk meningkatkan kompetensi budaya. Okey, yang kita bincangkan dari persepsi, saya akan bahagikan kepada dua, satu Thailand dan satu Malaysia. Okey, untuk yang persepsi bahasa, untuk persepsi terhadap kemampuan bahasa dan perbezaan budaya dan kemahiran berkomunikasi ini, stakeholder setuju bahawa fahaman terhadap sistem komunikasi kesihatan akan mendorong pendatang asing untuk tinggal lebih lama di tempat negara asing, negara migran yang mereka pergi. So, untuk persepsi dari segi negara Thailand, keupayaan bahasa pekerja migran. Okey, migran yang fasih berbahasa Thai mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang dengan gaji yang lebih baik untuk menjadi koordinator antara pekerja kesihatan Thailand dan masyarakat migran. So, yang kedua, pelbagai peluang belajar seperti latihan formal kepada latihan formal MHW. MHW itu ialah Migrant Health Worker atau MHV, Migrant Health Volunteer, oleh kemudahan kesihatan dan pendidikan yang tidak formal. Macam mereka belajar di KUL atau organisasi amal atau belajar sendiri. So, untuk yang di Malaysia, kita tengok daripada beberapa segi. Yang pertama, keupayaan bahasa pekerja migran di Malaysia, perbezaan kemampuan bahasa bergantung kepada warga negara pekerja migran. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa yang senang dipelajari oleh pekerja migran. Kita boleh nampak di Malaysia kan, semua pekerja migran boleh fasih berbahasa Malaysia. Lebih pandai daripada kita. Ada yang lebih pandai daripada kita. So, okey, dan kedua, keupayaan bahasa pekerjaan kesihatan dan kemahiran komunikasi pesakit. Okey, pekerja kesihatan mempunyai kemahiran yang berbahasa yang rendah. So, kemahiran bahasa pekerja migran yang rendah dan doktor tidak dapat menerangkan keadaan dengan teliti akan mengakibatkan masalah komunikasi between the doctor and the pesakit. Okey, yang dengan ringkas, yang persepsi majikan mengenai perbezaan budaya dan pekerja migran. Pekerja migran mempunyai pengetahuan yang berbeza terhadap perubatan. So, perbezaan budaya dengan pekerja migran ni menjadi penghalang utama bagi kefahaman majikan dan penduduk setempat. Okey, dan yang kedua, untuk daripada impak kekangan bahasa dan sistem kesihatan yang tidak mesra bagi pendatang migran. Yang pertama, persetujuan makluman dan kesilapan perubatan. Kekangan bahasa akan melambatkan persetujuan rawatan kesihatan daripada migran. Ini mengakibatkan keadaan yang serius pada tahap akhir. Because kadang-kadang migran tu tak setuju dengan apa yang doktor bagi dia orang ke. So, akan mengakibatkan. Yang second, ialah kekangan bahasa juga menyebabkan kekurangan diagnosis yang tepat dengan pesakit. Okey, dari segi penilaian kesihatan mental, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkembangkan pemeriksaan kesihatan mental yang terperinci. Tetapi doktor di Malaysia berpandangan bahawa pemeriksaan tidak adil because jika perlu doktor untuk membuat penilaian panjang tetapi tanpa pampasan yang mencukupi. So, doktor merasakan mereka tidak mendapat pampasan yang mencukupi untuk membuat penilaian panjang untuk migran. Okey. Daripada sudut ketiga, hasil kajian kita, strategi untuk mengatasi kekangan bahasa. Okey. Dalam jurnal ni, untuk negara Thailand, kursus yang pendek akan diberikan kepada pekerja kesihatan oleh pejabat kesihatan wilayah mereka atau Kementerian Kesihatan Awam mereka. Komunikasi asas yang mengenai isu kesihatan dan perbezaan budaya akan diajar dalam bahasa Burma kalau orang yang datang dari Myanmar. So, mereka jika tidak mempunyai jurubahasa, doktor akan kurang yakin dengan diagnosis terutamanya ketika memberikan ubat pada migrain mereka. Okey. Dari strategi Malaysia, di Malaysia kebanyakan mereka akan gunakan Google Translate atau bahasa isyarat. Hanya satu doktor saja berpandangan ingin untuk, dari kajian ini, hanya satu doktor saja yang berpandangan ingin mempelajari bahasa migran. Yang lain kurang setuju. So, biasanya akan menggalakkan, dalam keadaan ini, biasanya akan menggalakkan pesakit membawa rakan sekerja yang mampu berbahasa Inggeris atau berbahasa Malaysia
ataupun mereka ada yang kahwin di Malaysia, so suami dia orang Malaysia atau isterinya orang Malaysia. So namun disebabkan oleh masa yang kurang, doktor di Jabatan Pesakit Luar Hospital Awam lebih suka menggunakan bahasa isyarat berbanding dengan menyuruh pesakit tu membawa kawannya sebagai jurubahasa yang tidak formal. Okay. So yang ketiga ialah dari strategi majikan untuk yang di Malaysia. Kerja migran tidak diberikan kerja yang amat berbahaya kerana halangan bahasa yang akan menghalang kefahaman mereka terhadap risiko pekerjaan tersebut. So macam di estate, pembantu hospital estate, kita panggil hospital peladangan, dia akan memberikan latihan atau tentang keselamatan dan kebakaran, penyediaan bahan kimia kepada pekerja. Malaysia ada satu Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446, bahawa pemilik ladang bertanggungjawab untuk memberi rawatan perubatan kepada pekerjanya sama ada di hospital, di estate atau di klinik. So, tetapi kualiti latihan yang diberikan tidak diketahui disebabkan jurubahasanya adalah ketua pekerja yang lebih lama. Maksudnya migran juga. Pemilik ladang perlu bertanggungjawab untuk memberi rawatan perubatan dan kepada pekerjanya. Okay. Dari segi cabaran dan halangan untuk meningkatkan kompetensi budaya. So, saya akan bahagikan dua huraian dari segi sistem jurubahasa tidak formal dan garis panduan mengenai kompetensi budaya pun dua-dua negara. Okey. Dari sistem jurubahasa yang tidak formal untuk negara Thailand, jurubahasa yang formal atau pekerja kesihatan migran akan bekerja di kemudahan kesihatan dan mendapat latihan yang formal. Dan jurubahasa yang tidak formal akan bekerja di komuniti dan mendapat latihan macam saya huraikan yang di depan. Mereka boleh di KUI atau di mana akan belajar dari NGO. Okey, dari segi Malaysia, pengupahan pelarian dan pencari suaka sebagai jurubahasa yang tidak formal adalah dilarang di Malaysia menurut Undang-Undang Malaysia. Okey. Garis panduan mengenai kompetensi budaya. Di Thailand, Kementerian Kesihatan Awam mempunyai panduan terminologi perubatan yang telah diterjemahkan kepada bahasa migran. So mereka akan senang memahami. Di Malaysia sampai sekarang belum lagi tidak mempunyai sebarang garis panduan tentang kompetensi budaya daripada Kementerian Kesihatan. So kompetensi budaya yang mengenai kesihatan mental merupakan pantang larang di Malaysia. Kesimpulan, saya boleh bagi Kak Lee untuk huraikan. Terima kasih Tong. Kesimpulannya, jurnal ini menghuraikan bahawa bagaimana pekerja kesihatan, migran dan majikan mengatasi halangan bahasa dan budaya dalam sistem kesihatan. Penggunaan jurubahasa yang tidak formal adalah suatu yang lumrah dalam kedua-dua negara ini. Namun, penyediaan jurubahasa agak susah kepada semua klinik. Jadi, kes ketua yang bekerja yang lebih lama ataupun senior mereka yang menjadi jurubahasa adalah sesuatu yang agak lumrah. Kementerian Kesihatan Malaysia juga perlu memberikan sokongan dan garis panduan dalam latihan jurubahasa. Seterusnya, pekerja kesihatan di Malaysia juga tidak mempunyai latihan kepelbagaian budaya yang formal daripada tempat kerja atau sekolah perubatan. Terdapat persepsi bahawa pendatang asing akan menggunakan perkhidmatan kesihatan secara berlebihan jika sistem kesihatan menjadi lebih mesra untuk pendatang asing. Namun bukti daripada kajian kajian kes di Thailand menunjukkan bahawa walaupun insurans kesihatan di Thailand diberikan kepada pendatang asing, penggunaan perkhidmatan kesihatan di kalangan pendatang asing masih rendah berbanding dengan warga negara Thailand. Intervensi bahasa antara pendatang asing merupakan strategi yang paling cekap. Namun ini akan mengemukakan soalan yang lain pula, iaitu siapakah yang harus membayar untuk intervensi bahasa ini? Majikan, kerajaan ataupun pendatang asing? Dan
Dan kita juga melihat kepada lompang kajian, terdapat bias dalam pemilihan respon yang telah dikenal pasti disebabkan pensampelan bertujuan. Maka pensampelan bola salji kepada respon yang di luar hubungan dengan penyelidik harus dijalankan juga. Topik kajian ini agak sensitif dan responden mungkin memberikan pendapat yang boleh diterima secara sosial sahaja. Dan penyelidik juga cuba untuk mengurangkan bias ini dengan menggunakan soalan yang lebih terbuka dan lebih umum secara tidak langsung dalam kajian ini supaya responden tidak terasa dan tidak berasa tertekan semasa memberikan pendapat mereka. Itu sahaja daripada kami, Fazli, Tong dan saya untuk pembincangan kali ini. Terima kasih. Terima kasih doktor dan rakan-rakan sekalian. Sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita tadi, kami bawa kepada satu kajian yang dibuat oleh Meli Ridiayati pada tahun 2021 tentang komunikasi dan juga adaptasi antara budaya. Apa yang menarik dalam kajian ini, dia kata bahawa sepatutnya warga negara tempatan perlu untuk mengambil kesempatan bagi mempelajari bahasa, beradaptasi dan juga meraihkan kepelbagaian budaya di antara warga asing pekerja ini dengan juga pekerja tempatan. Tapi apa yang berlaku adalah berlaku pemisahan yang ketara sehingga kita tidak mengambil kesempatan atas kepelbagaian budaya ni untuk kita berasimilasi dengan mereka dan mengadaptasi dan meraihkan kepelbagaian budaya. So inilah yang berlaku dalam konteks budaya dan juga dalam konteks komunikasi di antara kita orang tempatan dan juga pekerja-pekerja asing. Sehingga ia juga merebak dan juga meluas kepada bidang-bidang kesihatan di mana kita mewujudkan gap ataupun jurang di antara doktor dan juga pesakit dalam bidang komunikasi dan bidang budaya dan juga mempelajari adat dan resam pekerja-pekerja asing. So itu adalah kesimpulan yang dapat kumpulan kami buat daripada perbincangan ini pada hari ini. So itu saja doktor dan rakan-rakan yang lain. Terima kasih kepada Lee, Tong dan juga semua kerana bersama dengan pembincangan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.